Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berhormat, yang berbahagia saudara pengurusi, yang berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Seusaha Agung PAS, Saudara Khairul Faizi Ahmad Kamil, yang berhormat Senator Datuk Haji Ahmad Yahya, Ketua Dewan Ulama Merangkap Sojaya PAS Negeri Kedah, Ustaz Muhammad Hanif Jamaluddin, Setiausaha Dewan Pemuda PAS Pusat, yang berhormat Senator Ustazah Nuridah Saleh, Ketua Dewan Muslimat PAS, Barisan Kepimpinan AJK PAS Pusat, Barisan Pemimpin AJK Dewan PAS Pusat, Barisan Kepimpinan Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, ahli-ahli yang berhormat, seterusnya pimpinan-pimpinan semua peringkat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Buatlah persediaan dengan kekuatan semampu yang kamu boleh, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, untuk menggerunkan musuh kamu dan musuh Allah. Suatu arahan, satu pointer kepada kita umat Islam untuk kita bersedia dengan kekuatan-kekuatan dalam menghadapi cabaran-cabaran musuh Islam itu sendiri. Saudara sekalian, saya teringat seorang mufakir Islam, dia menyebut kullu basirin la budda an yara nur walakinnahu la yumkin an yara syai'an bidunin nur. Setiap orang yang celek pasti dia nampak cahaya, tetapi orang yang celek ini tak akan melihat sesuatu tanpa cahaya. Mata dia celek elok, tapi duduklah gelap, dia tak nampak apa. Ini seorang mufakir Islam. Saya teringat masa perang dingin berlaku antara Amerika dengan blok Soviet dulu, seorang ahli diplomatik Perancis dalam satu artikel tahun 50-an lah, dia menyebut kita menganggap orang Rusia itu musuh utama. Anggapan kita tu salah, kata dia. Kalau Rusia boleh buat senjata, kita di barat ni lebih kuat lagi pada senjata, lebih moden daripada senjata Rusia kita mampu lakukan. Kalau dia ada kekuatan kapal terbang, kita boleh buat lebih hebat daripada kapal terbang yang dibuat oleh Rusia. Jadi Rusia bukan musuh utama kita. Musuh utama kita adalah Islam. Saya baca, saya terkejut kenyataan itu. Tapi rupanya si diplomatik ni, walaupun dia buta, dia tak basir, tapi dia nampak dalam gelap. Dia nampak di mana kekuatan Islam. Yang orang Islam sendiri tak nampak bahawa kita mempunyai kekuatan yang kita anggapkan diri kita celek, kita tak nampak. Saya tanya yang berhormat Datuk Seri, ahli kita 1 juta lebih, kita harap mereka ni menjadi orang celek dalam cahaya. UMNO 4 juta lebih, celek dalam gelap. Kita tak nak baca itu. Banyak saja. Ni kita buat pemutihan, yang mati, yang apa, dah diputihkan dah. Keluarkan semua, dapat 1 juta. Alhamdulillah, kita bangga dengan 1 juta yang ada setelah dibuat pemutihan. Tak guna ramai pun. Kalau ramai pun, dia tidak, kualitinya lemah, tak jadi. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran suratul Hashr tentang orang celek dalam cahaya. Contoh yang utama yang boleh kita lihat adalah kepada kumpulan Muhajirin dan Ansar. Dicatatkan hal mereka, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin bahawa mereka mendapat jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang membawa mereka bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ayat 8 dan 9
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Khusus untuk muhajirin. Allah mulakan dengan ayat lil fuqara. Muhajirin ni fuqara. Ada harta di Mekah, ditinggalkan, datang selai sepinggang, berhijrah ke Madinah. Mereka fuqara, tapi fuqara mereka mempunyai mutu dan nilai yang tersendiri. Kerana apa yang Tuhan puji? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka dalam perjuangan menuntut, merebut kebajikan dan kebaikan serta keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan mutu mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ada lebih daripada 1 juta. Sikit ke 1 juta? Dia ramai. Apakah kita boleh memimpin dan membawa ahli-ahli kita ni ikut cara yang tercantik kepada puak-puak muhajirin? Memang orang PAS ni susah. Payah nak cari orang PAS kaya. Payah. Dia ada duit dekat, tak kaya juga. Itu sekarang. Tetapi mereka kaya, jiwa mereka kaya, roh mereka kaya. Saya teringatlah dalam penglibatan saya yang sedikit dengan gerakan dakwah dan tarbiyah ni, ada 2 peristiwa yang berlaku betul-betul yang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Yang pertama, saya ziarah dekat pilihan raya. Ada tujuan lah tu, pergi ziarah orang sakit. Dia seorang muslimat, tak ada pegang apa jawatan pun, baca pun tak boleh, terlantar, tak boleh bergerak, duduk aja. Tapi dia boleh bercakap. Saya ziarah dia. Apabila saya ziarah dia, sahabat kat nak balik, dia suruh tangan dia bawa bantai, dia keluarkan RM1. Dia kata nak tumpang berjuang. 3 tahun dah dia tak bangkit, duduk tidur. Tapi dia keluar RM1. Saya ambil dengan lenang air mata. Saya terima pemberian dia tu. Cuba kita nilai. Seorang yang tak boleh kerja apa dah, doa orang bagi kat dia, tapi ada juga bahagian dia untuk turut serta dalam perjuangan kita ini. Saya tak lupa. Sekarang dah Allah yarhamah dah. Yang kedua, ketika kita buka sekolah Madi tu, madrasah yang dipelopori oleh PAS Perlis, tiba-tiba waktu mula tu, waktu tu Menteri Wilayah, dia Menteri Besar, dia isytihar terang-terang menentang PAS, menentang sekolah. Sekupang dia tak nak bagi. Apa jadi kat kita? Sekolah dah buka, murid nak makan, guru nak dibayar gaji, duit putus langsung, duit tak ada. Biasa kita bayar gaji 3 kali sebulan, gaji 300, guru seorang bayar sekali 100. Pasal apa? Pasal tak ada duit. Ada sikit bagi, baik dia hidup jangan mati. Itu aja pun. Tiba-tiba seorang yang duk menolong kita, cuci kawasan apa, tolong sekolah tanpa gaji, dia datang menemui saya. Dia bawa geran. Dia kata, Ustaz, ambil geran ni pergi gadai, guna untuk sekolah. Ini kali kedua saya menitir air mata. Pengorbanan dia, geran tu suruh pergi gadai, bukan jamin bila nak boleh tebus harta-harta dia. Tapi sampai ke peringkat itu, orang berkorban untuk jamaah. Ni bukan orang senang, orang susah. Hak tadi duduk tidur 3 tahun, keluar RM1. Hak ini duduk ambil upah begitu aja kerja. Bawa geran, suruh saya pergi gadai. Saya kata apa? Walaupun susah, jalan lain banyak lagi, saya tak sanggup untuk menerima geran untuk digadai. Saya teringat balik pada ayat yang memuji muhajirin fuqara, tapi mutu menghayati Islam dan ajaran Islam cukup tinggi. Kalau dalam majlis kita ini, siapa di antara kita yang sanggup serah geran untuk digadai? Digadai ni tak bayar, desam, harta kita habis. Siapa di antara kita? Saya mengaku saya tak sanggup. Saya tak sanggup. Saya cari kod lain lah, tak boleh. Kerana itu jugalah saya tidak sanggup untuk mengambil geran itu digadai, walaupun kita perlu kepada keuangan pada ketika itu. Itu satu. Bagi saya telah, kalaupun tak sama dengan muhajirin, tapi kita dah rasa puas kerana jamaah kita dapat melahirkan insan-insan seperti itu, walaupun tak ramai, tapi buahnya telah mula kita nampak. Jadi sekarang walaupun kita 1 juta banding dengan orang lain 4 juta, hak lompat hak apa semua duk lantu, kita dapat 1 juta. Tugas kita sekarang ni, bagaimana kita nak mengisi hak 1 juta ini menjadi contoh apa yang dibentuk oleh Rasulullah, kejayaan dia melahirkan
melahirkan kumpulan muhajirin yang fuqara, sehingga Allah memuji dia. Mereka dikeluar daripada rumah tangga, kampung halaman, kata benar semata-mata fadla min Allah wa ridwana, mencari keridhaan Allah dan kebajikan daripada Allah, dan wa yansuruna Allah wa rasulah, mereka bekerja menolong Allah dan membantu Rasulullah. Ini kerja kita jugalah. Kita boleh buat benda tu. Apa yang boleh kita buat? Inilah antara apa yang kita sedang berjuang sekarang. Moga-moga kita termasuk dalam tu. Ulaika humus sadiqun. Inilah kata Allah, orang yang benar dalam perjuangan ini. Bukan harga ayam naik, kita perturunkan harga ayam. Takat tu je boleh buat pun. Tak ada. Banyak lagi. Nak hidupkan roh di kalangan ahli-ahli kita. Kemudian kita pindah pula kepada kumpulan muhajirin. Ayat 9 daripada surah yang sama. Wallazina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ni kumpulan kedua. Orang Ansar yang duduk kekal di Madinah dan beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa dia buat? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka suka menerima kumpulan muhajirin yang berhijrah ke tempat mereka. Sanggup mereka membantu. Bukan takat suka, tu nak mari kikir aku. Tak, mereka suka untuk membantu orang fuqara yang datang daripada Mekah. Ini nilai yang dapat disemai oleh Rasulullah yang kita kena ikut. Kalau kita ahli sejuta, kita tak kisah. Tapi mutu ahli-ahli kita biarlah berbeza dengan orang lain. Bulan lepas kebetulan saya berjumpa seorang bekas menteri yang berasal daripada Kedah di Kuala Lumpur. Jumpa, saya tengok dia, saya terkejut. Saya tegaklah, Datuk, apa nampak kurus Dia jawab apa? Kalah. Tak terpilih sebagai wakil rakyat, tak terpilih sebagai menteri, artinya kalah. Sedangkan kita bukan itu ukuran dan nilai. Nilai kita ialah wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kamu semua beramal. Apa yang aku suruh, kata Tuhan. Aku nak tengok apa yang kamu buat. Rasul juga nak tengok. Orang mukmin juga nak tengok apa yang kamu buat, apa yang kamu persembahkan. Saya selalu sebut, kita diminta oleh Allah supaya buat persembahan. Dia yang nak jadi penonton, Rasul nak jadi penonton, dan orang mukmin nak jadi penonton. Maka setiap persembahan, kejayaan dia mestilah dinilai oleh penonton. Apa saja persembahan, lawak inaka kah, nyanyian kah, yang menilai kejayaan tu baik orangnya adalah penonton. Kalau lawak inaka, lagi ramai orang tepuk, lagi ramai orang bersorak, dia jadi jualan. Sekarang penonton bukan penonton lawak inaka, bukan penonton nyanyian, drama dan sebagainya. Yang menonton ni Allah, yang menonton Rasul, yang menontonnya adalah orang mukmin. Persembahan yang kita nak buat macam hak tadi lah, hak perempuan muslimah telantar, dia keluar RM1. Jangan kita ingat RM1 boleh buat apa, tapi keluar daripada keikhlasan dia. Al-ikhlas fi sirri wal alaniyah. Dia keluar, dia bagi. Dia susah tapi dia bagi. Nilai di sisi Allah cukup tinggi. Orang kaya bagi RM1 tak ada apa, RM1,000 tak ada apa. Kita biasa dalam PAS ni terjumpa orang kaya, kata apa-apa ni, ajarlah nak buat tu sikit-sikit, nah RM1,000, nah RM10,000. Dia kaya, bukan ada apa-apa. Tapi hak bagi RM1 ni, hak yang tak ada bagi juga ni. Itu yang kita nak bina. Nak bina ahli-ahli kita sanggup berkorban sampai ke peringkat itu. Jadi yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Ansar ni suka kepada orang yang berhijrah. Sampai disebut dalam sejarah, dia bagi segala-gala. Dia ada isteri 2, suruh pilih, hang pilih yang mana nak. Isteri ada 2. Kalau jenis kita, jenis saya lah, tak apalah, ambil yang muda. Aku nak yang muda, tinggal kat hang atur. Tak betul ya. Tapi yang pentingnya, dia berkorban ni bukan setakat kata benar, hatta kepada isteri dia sendiri pun sanggup dia berkorban. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Apabila dia bagi, tak terasa dah. Hati mereka tak terasa. Silap terbagi yang ni, silap yang tak. Bagi ikhlas. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa.
Dia beri keutamaan kepada yang berhijrah lebih daripada diri mereka sendiri, walaupun hak yang mereka beri, mereka juga perlu kepada barang itu. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang boleh bersihkan diri daripada penyakit syuh. Ini satu penyakit yang menimpa kita. Syuh makna dia maradun yusibu bihan nafs fatadinnu bitadahiyah. Terus ingat, kalau terjemah biasa ni syuh, kedekut, bakhil. Tapi ulama telah membuat begitu layak untuk mereka menerima bantuan daripada Allah. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Allah telah tolong kamu, bantu kamu dalam peperangan Badar, sedangkan kamu azillah, sedikit dan lemah. Bilangan sedikit dan lemah mengatasi bilangan yang ramai. Inilah yang kita harap, tuan-tuan dan saudara sekalian, tugas kita yang dah diputihkan ahli 1 juta. Mari kita letakkan keutamaan kepada bidang tarbiyah, sakafah kepada ahli-ahli kita. Hidupkanlah program-program pendidikan, pengajian dan sebagainya, biar ahli-ahli kita mempunyai mutu di kalangan masyarakat, dan dengan itu melayakkan kita untuk mendapat hidayah, petunjuk, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang disebutkan tadi, bahawa pas matlamat kita sekarang kepada perpaduan ummah. Kita bergerak tu. Kawan kita ni nampak nak solo. Kita buat perjanjian. Dia nak tadi solo. Saya diikuti pandangan-pandangan daripada pimpinan-pimpinan utama kita. Hingga sekarang kita masih menyeru kepada perpaduan ummah. Dia tak mau dah. Tak mau pun tak apa, kami nak. Kita nak itu. Pasal apa? Ayat-ayat wa'tasimu yang kita duk baca tu, baca saja ke? Di akhir dengan wala tatafarraqu, jangan pecah belah. Pegang teguh dengan tali Allah dan jangan pecah belah. Ini perintah. Perintah wajib kita laksana semampu yang kita boleh. Nak buat ke tak? Takkan kita tolak begitu, tak mau buat. Nak buat, kita kena buat. Dan dalam usaha ini, apa saja halangan, tak mau. Nabi pun biasa, waktu dia nak berhijrah, dia pergi Taif dengan harapan dia akan dapat sokongan daripada penduduk Taif bagi menyokong perjuangan Islam. Tapi apa yang diharap oleh Rasulullah ialah dia ditolak di sana. Dia dilontar batu dan luka dan sebagainya. Balik dengan penuh kecewa pada ketika itu. Pada ketika itu Allah hantar Jibril pergi jumpa Nabi Muhammad, menyebut dekat dia, Tuhan nak tolong kamu. Kalau kamu nak, Allah akan hantar malaikat bukit yang jaga bukit, portfolio bukit. Kamu suruhlah apa yang kamu nak suruh bagi membantu kamu. Datang malaikat tu, saya diarahkan untuk buat apa yang kamu suruh. Kalau kamu nak Al-Akhshabain, 2 bukit tu saya angkat, saqatu atas orang-orang yang mendahaka, yang tak suka kamu, saya boleh buat. Nabi kata jangan. Kalaupun mereka menentang aku sekarang, aku masih mengharapkan anak cucu mereka akan mendukung perjuangan ini. Itu yang Nabi nak. Dia tak bagi hapuskan orang Quraisy, orang kafir yang menentang dia dah.
biarkan. Ini ruh yang kita nak ambil. Sebab ada orang pas baru ni, maaflah saya sebut sini sikit, saya dijemput oleh kumpulan Wahabi Polih. Polih tak payah baca kunut ya. Dalam satu forum, dalam satu majlis perkampungan sunnah, dia orang buat 3 hari. Saya pergi, saya terima jemputan. Apabila saya terima, ada orang pas marah juga kat saya, tapi tak berani lah kata kasar-kasar. Dia kata pergi sapu betul-betul Ustaz. Dia bagi semangat supaya saya berperang. Pergi sapu. Tu saya tahu dia tak suka saya pergi. Saya tak kisah, saya pergi juga. Dan berlakulah forum perkampungan sunnah. Rupanya datang daripada Kemboja peserta, dari Thailand, dari Singapura, termasuk hadut Malaysia ni, dalam program perkampungan itu. Buka gerai jual makanan banyak, dibuat di Masjid Alwi di Perlis. Saya pergi. Tujuan saya, pasal apa saya pergi? Saya tahu, mereka pun tahu saya diperkenal sebagai musyiam dalam majlis tu. Bukan kita nak nama itu, tapi dia tahu hala tuju kita. Tapi dia panggil kita pergi. Saya pegang pada tadi, perpaduan ummah. Orang Wahabi ini pun dia semayang macam kita, cuma dia tak kunut aja, tak bismillah Quran. Dia tak nak baca doa ramai-ramai, tak nak baca Yasin malam Jumaat ramai-ramai. Itu je pun. Mana lebih jahat? Ini soalan, bukan mana lebih alim. Takzizan duk tanya hang aku siapa lebih alim. Tu takzizan. Tanya kata orang. Saya kata dekat orang yang tak apa setuju, mana lebih teruk, UMNO ke Wahabi? UMNO buat kita macam-macam lah dulu. Wahabi tak buat apa lagi, baru kita baca kunut ni. Siapa lebih teruk? Senyap, tak tahulah hidup marah lagi ke ataupun tak marah. Tapi bagi saya, dalam usaha kita ke arah kepada ummah, kita boleh lupa benda yang tidak menyebabkan soal akidah, ajaran sesat dan sebagainya, kita boleh terima ya. Kita boleh semayang di belakang orang yang tak mau kunut subuh, kita boleh ikut ya. Orang yang tak usalli, kita boleh ikut. Lepas tu kita pasal apa? Pasal kita nak kepada perpaduan ummah. Jangan kita cari benda-benda yang boleh menjarakkan kita, menjauhkan kita daripada matlamat utama, iaitu perpaduan ummah itu sendiri. Jadi saya harap sekarang ni, walaupun berlaku apa yang berlaku, UMNO nak duduk solo nak apa, maka kita jangan tinggal matlamat hak kita tu. Kita nak ke arah perpaduan ummah. Kerana apa? Kerana dia perintah Tuhan. Perintah Tuhan menjadi kewajipan untuk kita laksanakan semampu yang kita boleh. Dan kerana itu jugalah, maka berlapang dadalah sikit, wa an a'fuwa amman zalamani. Allah suruh kita memaafkan
orang yang buat zalim kat kita, bukan ada rugi apa-apa. Dia buat zalim kita, kita maaf kat dia, tak rugi. Apabila kita maaf, kita dapat pahala. Kalau kita tak maaf, kosong, tak ada apa. Kita boleh tak maaf, tapi kalau kita maaf, kita dapat pahala. Kita yang mendukung ajaran Islam yang sebenarnya, insya-Allah kita faham benda itu dan kita akan laksanakan seberapa banyak yang boleh daripada panduan-panduan dan ajaran Islam. Saya rasa ada lagi program yang akan tuan-tuan laksanakan, maka cukuplah. Sekali itu saya minta maaf kerana saya tanya juga nak pakai baju pas pilihanmu, tapi orang tak bagi, saya pakai jubah. Belai sikit lah pada yang duduk di atas. Walau macam mana pun gurau aja tu, bukan ada apa. Akhirnya marilah sama-sama kita merasmikan perjumpaan kita pada hari ini, usaha untuk menambahkan bilangan ahli di kalangan PAS ini yang mencapai sampai kepada 9,000. Saya rasa lama dah kita tak sampai angka itu. Dulu pernah kita sampai angka 18,000 sebulan, sehingga ditambah kaki tangan di Pejabat Agung untuk memproses permohonan daripada orang ramai. Jadi sekarang dengan kepimpinan Datuk Seri Sesagung dan kaki tangannya, maka kita harap dengan sokongan tuan-tuan dan perempuan sekalian, maka kita dapat menggandakan lagi ahli-ahli yang bermutu dan bernilai untuk mendukung gerakan PAS kita ini. Marilah sama-sama kita merasmikan perjumpaan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu. Terima kasih. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.